الله. بسم الله. Bismillah. InsyaAllah malam ini kita tafsir secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang muka surat yang saya buka ini 254. InsyaAllah kita lihat ada dua ayat di sini. Dan ayat ini ada kaitan dengan aqaid, aqidatul Islam, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada ayat yang ke-38 dan juga ayat 39. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana lirrasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Likulli ajalin kitab. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدق الله العظيم. ولقد, waw di sini bukan menunjukkan pada kisah ataupun yang dikaitkan ayat sebelum ini, tapi huruf waw ini adalah istinaf. Maknanya permulaan sebuah daripada perbicaraan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Laqad, lam di situ jawab qasam. Lalu kalau kita terjemahkan dia akan jadi dan demi itu masuk ke situ. Dia jawab qasam. Qasam itu satu sumpah. Qad itu huruf tahqiq. Mana bila terjemahkan di situ dan demi sesungguhnya, maknanya menunjukkan pada hakikat. Arsalna, kami telah mengutus rusulan, rasul-rasul. Rasul-rasul ini dijadikan maf'ul bih. Arsalna itu jadi fa'il madhi, maknanya kami telah mengutus rasul-rasul. Rasul-rasul itu jadi maf'ul bih, menunjukkan bahawasanya Allah menghendaki untuk mengutus di kalangan manusia menjadi rasul-rasul. Min qablika, sebelum daripadamu ya Muhammad. Maknanya qablika, qabli di situ adalah isim zaraf, maknanya menunjukkan zaman yang terdahulu. Wa ja'alna lahum, dan kami juga telah jadikan buat mereka. Hum ini kembali ha yang bersifat al-ghaib, maknanya menunjukkan Rasulullah tidak pernah melihat. Maksudnya rasul-rasul, nabi-nabi yang terdahulu yang telah diutus oleh Allah, dia bersifat ghaib. Nabi juga beriman pada para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah pada zaman mereka, kecuali sekiranya Allah Subhanahu wa taala mahu memperlihatkan kepada nabi kita seluruh daripada para nabi, para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana terkandung dalam hadis sahih. Sampai ke masjidnya Al-Aqsa, lalu Jibril alaihi salam katakan Nabi, ya Muhammad, majulah jadi imam. Kata Rasulullah, sebelum itu aku mendengar suara azan, kemudian pula aku diperintah jadi imam solatnya malam 2 rakaat, dan aku melihat satu jamaah yang sungguh-sungguh ramai. Setelah solat, Jibril bertanya padaku, ya Muhammad, adakah kau kenal siapa yang menjadi jamaahmu? Aku tidak tahu ya Jibril. Kata Jibril alaihi salam, itulah seluruh
daripada Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul-Rasul yang telah diutus oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan untuk solat berjamaah dengan baginda Rasulullah. Dan lazimnya para Nabi, para Rasul itu semuanya solat malam dalam barzah mereka, walaupun dikatakan mereka telah wafat. Lalu Rasulullah menyatakan, Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Para Nabi-Nabi itu semua hidup dan mereka solat. Maknanya solat pada waktu malam di kubur mereka, maknanya dalam barzah mereka. Seperti mana Nabi juga melihat Nabi Musa AS pada malamnya Isra' Nabi SAW waktu malam. Maka Nabi Musa AS solat di tempat dia, disemadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimasukkan adalah pada ruhnya, bukan roh dan juga jasad. Dan telah kami jadikan buat mereka itu, iaitulah para utusan-utusan Allah, azwajan, isteri-isteri, wa zurriyatan, dan juga zuriat, makna keturunan. Ini menunjukkan bahawasanya, menafikan bahawasanya ada rasul-rasul yang dikatakan dia adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafikan. Seperti mana ada di antara orang Yahudi menyatakan Uzair itu mungkin tidak dikatakan Nabi, tapi mereka mengatakan dia adalah anak Allah. Begitu juga Isa, maka menafikan. Maka dengan ayat ini menafikan bahawasanya para Nabi, para Rasul itu ada kaitan dengan keturunan dengan Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada nasab, tidak ada keturunan, kerana dia adalah bersifat dengan sifat wahdaniyah, ahadiyah. Dan jelas juga dalam ayat ini menunjukkan bahawasanya para Nabi-Nabi, para Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah adalah di kalangan manusia. Kerana apa? Mereka juga berkahwin dan mereka juga mempunyai keturunan. Hanya saja keturunan mereka hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya mereka itu di kalangan Bani Israel. Kerana Bani Israel itu keturunan mereka sangat luas, dan Allah telah mengutus lebih 70,000 Nabi di antara mereka. Sehinggalah benar Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya isterinya Safiyah binti Huyai berketurunan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Nabi tidak menyatakan berketurunannya Nabi Musa, tapi Nabi menyatakan dia adalah berketurunan Nabi Harun alaihi salam. Sedangkan Nabi Harun, Nabi Musa, ayahnya Imran. Tapi maksud keturunan di sini menunjukkan bahawasanya daripada keturunannya anak, cucu, cicit sampai kepada Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahawasanya cucu cicit Nabi Harun alaihi salam masih ada sehinggalah Rasulullah diutus. Sebab Nabi menyatakan, ya Safiyah, bahagialah olehmu kerana engkau adalah daripada cucunya Nabi Harun alaihi salam, manakala suamimu adalah Muhammad Rasulullah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan ada isteri-isteri Nabi menghinanya, dikatakan, mereka mengatakan Safiyah tu Yahudi, Safiyah tu Yahudi. Memang keturunan Yahudi, tapi dikatakan di sini keturunannya jauh lebih mulia pada Yahudi itu sendiri, sebab dia keturunan Nabi Harun alaihi salam. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمَا, mak di situ nafiah, makna menafikan. Kana li rasulin, pengkhususan atas keadaan. Kana di sini menunjukkan fi'il madhi, past tense. Apa maksudnya? Atas keadaan hakikat seorang rasul itu. Siapa dia? Bagi seorang rasul itu, dan tidak ada keadaan bagi seorang rasul itu ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah, ketika mana dia mendatangkan satu mukjizat, melainkan mukjizat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Maksudnya mustahil seorang nabi, seorang rasul mendatangkan mukjizat bermula daripada dia, berakhir daripada dia. Mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala menisbahkan illa biiznillah, itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah ta'rifnya mukjizat. Dia datang, dia pergi ke, dia ada ke,
dia berakhir ke daripada Allah Subhanahu wa taala dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh mukjizat Nabi Sulaiman alaihi wasallam, kenderaannya adalah berupa angin. Dia daripada timur boleh terbang sampai ke barat, angin membawanya. Sampai ke barat, dia nak balik ke timur pun angin membawanya. Itu mukjizat. Tetapi adakah mukjizat itu kekal? Tidak ada. Bahkan dikatakan Nabi Sulaiman alaihi wasallam saja yang diberi mukjizat demikian. Ayahdanya Nabi Daud alaihi wasallam tidak diberi mukjizat demikian. Mukjizat yang lain, yang mana mukjizat itu tidak ada pada Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam. Makna menunjukkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah Subhanahu wa taala nak menyamakan mukjizat, ada juga Allah nak membezakan mukjizat. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma tidak ada seorang nabi, seorang rasul yang memiliki ataupun diberi oleh Allah mukjizat yang sangat banyak melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata ulama kita, mukjizat baginda Rasulullah melebihi 1000 mukjizat. Melebihi 1000 mukjizat. Zahir batin Rasulullah penuh dengan mukjizat. Disebabkan mata Nabi memandang, kulit Nabi pun boleh memandang. Nabi boleh memandang ke depan, Nabi boleh memandang apa yang berada di belakang. Itu mukjizat. Bahkan Rasulullah solat, dia menghadap ke arah kiblat, tapi Nabi menyatakan kepada para sahabat, aku sedang memandang kamu, saf kamu rapat ke tidak aku nampak. Itu mukjizat. Hanya soalannya, adakah mukjizat ini memang ada pada Rasul kerana dia Rasul? Tidak. Dia adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bukan semua Rasul dapat mukjizat demikian. Seperti mana mukjizat Nabi, air yang keluar pada celah jari jemari Rasulullah sehingga dapat diminum lebih 700 orang para sahabat. Mutawatir jumlah yang ramai, semua merasainya. Itu mukjizat. Tetapi adakah mukjizat itu berulang beberapa kali, puluhan kali? Jawapannya tidak. Sebagai ulama kata 2 kali, sebagai ulama kata sekali je. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengekalkan mukjizat demikian berterusan? Kerana Rasulullah dihadirkan oleh Allah untuk mengajak manusia agar bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada mukjizat. Mukjizat itu untuk beriman dia Nabi, dia Rasul. Dan mukjizat juga bukan menunjukkan agar dia menjadi orang beriman setelah dia pun beriman dengan mukjizat. Bagi orang kafir, bukan. Keimanan bagi orang kafir adalah 2 kalimah syahadah, bukan kerana mukjizat. Seperti mana contoh, pada zaman Rasulullah ada orang yang mempercayai, beriman Al-Quran yang turun pada Nabi di kalangan orang Yahudi, orang Nasrani. Lalu Rasulullah SAW menyatakan dia belum Islam, walaupun dia beriman. Dia kata, aku ni Nabi, aku ni Rasul, diturunkan Quran padaku. Seperti dia kata bahawasanya Allah telah menyebutnya dalam Taurat dan juga Injil. Tetapi dia enggan mengucap 2 kalimah syahadah. Dia tak beriman. Kerana keimanan itu sah atas 2 kalimah syahadah, maknanya Islam. Maka itulah yang dipegang dia sudah aqidatul Islam. Oleh kerana itulah ta'rif mukjizat adalah untuk membuktikan dia Nabi Rasul, bukan memanggil manusia, memaksa manusia untuk beriman atau jadi orang Islam kerana mukjizat. Bukan. Kerana keimanan dan keislaman seseorang melalui 2 kalimah syahadah dulu. Jangan seperti mana orang akhir zaman, bagi mereka cukup memadai kalau orang itu mempercayai Muhammad Nabi terakhir, cuma dia tak mau Islam, dia tak mau Quran sebab dia dah ada kitab. Dia ada Taurat, dia ada Injil, dia ada Zabur. Selesai. Perkara itu salah, dia sudah akidah juga. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah memangsuhkan semua yang dibawa oleh para Nabi Rasul yang terdahulu. Mangsuh dengan kedatangan Islam dan keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud mangsuh adalah Allah Subhanahu wa taala tak menghendaki lagi. Bila seorang Yahudi dia mengetahui Nabi Muhammad telah diutus, lalu dia beribadah
cara Yahudinya, cara apa yang disebut oleh Allah dalam kitab dia, maka Allah tidak menerima amalan dia. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalnya sampai dia mati. Walaupun dia solat tak tinggal, dia puasa tak tinggal, atas ajaran dia, ajaran Bani Israel, mungkin Yahudi, mungkin Nasrani, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Mengapa? Kerana Allah telah memangsuhkannya dan dinangsahkan dengan al-Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kisah yang pernah saya sebut, datangnya Salman Al-Farisi. Dia seorang Nasrani, kata ulama kita, tapi dia belajar juga apa yang dibawa oleh ajarannya Yahudi. Dia tahu isi kandungan kitab yang diajar guru dia kepada dia, sehingga dia mencari Nabi Muhammad, sebab kitab tu menyebut sahnya iman dan Islam adalah dengan beriman dan Islam melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cari, walaupun sehingga dia menjadi hamba abdi sekalipun, sampai ke Madinah pun jadi hamba abdi lagi. Lalu Rasulullah membantu, lalu dia pun masuk Islam. Dia beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, bukan aku seorang saja yang percaya tentangmu, Allah mengutusmu sebagai Nabi Rasul yang terakhir, tapi ada juga di antara sahabat-sahabatku yang telah mengetahuinya ya Rasulullah. Hanya mereka enggan tidak mahu bertemu denganmu, mencarimu ataupun mengikut ajaran Islam, tapi mereka mengakui tentang keutusanmu sebagai Nabi terakhir, kitab yang diturunkan Allah kepadamu, mereka percaya, cuma enggan yang dua kalimah syahadah. Lalu Rasulullah bersabda, ya Salman, sekiranya sahabat-sahabatmu itu mati, mereka mati atas kafir, mereka tidak mati atas iman. Mengapa agaknya? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak telah menyebutnya dalam Taurat dan juga Injil, bila telah diutusnya Nabi yang terakhir, mangsuh seluruhnya, mangsuh seluruh ajarannya, mangsuh segala ibadahnya. Jadi yang menasahnya Islam, yang menasahnya Quran, yamhullahu ma yasha, Allah mengendaki untuk menghapuskan. Maknanya Taurat telah dihapuskan oleh Allah isi kandungannya. Injil, Zabur, yang menasahkannya adalah yang menggantikan Quran. Selesai. Wa yusbit, lalu Allah Subhanahu wa taala menetapkan adalah Quran. Jadi tidak ada langsungnya kebaikan dan manfaat buat mereka sekiranya sekarang ini mereka masih lagi berpegang dengan kitab-kitab mereka itu. Jadi mukjizat yang didatangkan oleh seorang Nabi, seorang Rasul, membuktikan dia Nabi, dia Rasul. Dan mukjizat itu sangat luar biasa. Mengapa luar biasa? Kerana Nabi dan Rasul tidak mampu melakukannya. Tetapi oleh kerana itu Nabi Rasul, lalu mukjizat itu datang melaluilah Nabi dan Rasul. Mengapa agaknya? Kalau sekiranya mukjizat juga Allah beri kepada selain pada Nabi dan Rasul, maka manusia akan bertanya, sebenarnya Nabi yang diutus oleh Allah berapa orang? Yang ni pun luar biasa juga. Yang ni pun yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini pun luar biasa juga. Sayyidina Umar pun luar biasa juga. Ali pun luar biasa juga. Makna mukjizat lah kalau contohnya ada. Tidak ada demikian. Umar ke Ali ke Uthman tidak di Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh para sahabat tidak ada seorang pun Allah turunkan Quran pada mereka. Quran itu sebesar-besar mukjizat. Itu jawapannya. Maka cukup memadai Allah Subhanahu wa taala nak membuktikan Nabi Muhammad itulah Nabi Rasul yang terakhir. Allah beri mukjizat. Bukan sekadar itulah, banyak sangat mukjizat Rasulullah. Mukjizat yang besar-besar ni sebab mata orang kafir tengok. Mukjizat Rasulullah dengan para sahabat ini banyaklah. Ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cakap mukjizat itu ada pada dia, cuma perbuatan Nabi. Sahabat tahu itu mukjizat. Seperti mana sahabat Rasulullah juga mengetahui mukjizat Nabi yang Nabi tak berbicara, tak berkata kepada sahabat pun. Cuma ada yang Nabi beritahu, ada juga Nabi tak beritahu. Kerana ini mukjizat peribadi dia. Tapi kalau mukjizat dikaitkan kitab Allah, nak membuktikan dia Nabi yang jauh lebih besar,
maka Rasulullah akan memperlihatkannya. Antara mukjizat yang Nabi tidak cerita pada para sahabat adalah siang Nabi boleh malam Nabi boleh melihat macam waktu siang. Gelap bagaimana pun Rasulullah mampu melihatnya seperti mana waktu siang. Kata Aisyah, tapi Nabi tidak menyebut kepada para sahabat. Yang Nabi sebut, aku bila memandang ke depan, aku boleh nampak kamu di belakang. Itu ada. Itu apa? Itu mukjizat. Sebab selain pada Nabi mana yang mendapat demikian, kerana ini pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak membuktikan dia Nabi, dia Rasul. Seperti mana contoh juga mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan sebatang tongkat. Tetapi kalau kita lihat dalam Quran, mukjizat tersebut melalui sebatang tongkat itu hanya beberapa mukjizat yang boleh dikira dengan jari jemari. Bukan menunjukkan mukjizat itu berkuasa mampu untuk mengubah dunia ini. Tidak. Apa maksudnya? Illa biiznillah, kembali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang nabi, seorang rasul tidak pernah bergantung dengan mukjizat. Tak pernah bergantung dengan mukjizat. Seperti mana contoh Nabi Musa alaihissalam tak pernah bergantung dengan mukjizat atas tongkat dia. Tak pernah bergantung. Begitu juga Nabi Rasul yang lain tidak pernah bergantung pada mukjizat, kerana mereka itu diajar oleh Allah bergantung pada Allah, bukan pada mukjizat. Mukjizat itu atas kehendak Allah, keizinan dia. Nabi Musa alaihissalam mukjizat tongkatnya boleh berubah jadi ular yang besar. Selain daripada itu membelah lautan. Selain daripada itu satu batu yang dipukul oleh Nabi Musa pecah menjadi 12 mata air. Itu juga mukjizat. Mukjizat Nabi Musa yang lain mulut dia. Dia kata ke bumi, hai bumi telan korun. Pecah bumi, telan korun tu. Bumi menelan yang korun. Itu mukjizat mulut dia. Tapi yang itu je lah. Selain daripada itu ada lagi 9 ayatin, ada 9 mukjizat. Semua je. Dan Allah sebut 9. Allah tak sebut lebih daripada itu. Mukjizat siapa? Nabi Musa. Logik akal kata kalau sekiranya dengan suatu tongkat, kita tak kata 9, mungkin dia boleh buat macam-macam lagi. Contoh kalau kita ada mewarisi tongkat Nabi Musa alaihissalam hari ini, tak tahulah kita akan buat apa. Itu tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan. Agak kita tak suka laut tu, kita pun belah dia. Tak suka orang tu, campaknya tongkat tu jadi ular, suruh ular tu telan je. Logik. Tapi itu bukan mukjizat lagi, kerana mukjizat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau Nabi Musa campak tongkat tu tanpa keizinan Allah untuk bertukar menjadi ular, dia takkan tukar jadi ular. Allah kata campak saja. Nabi Musa pun campak, barulah tukar jadi ular. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, hai Musa, tangkap ular. Dia pegang kepala ular, terus jadi tongkat. Itulah ta'rifnya mukjizat Nabi Rasul. Dia tak guna pakai untuk dia bergantung dengan mukjizat. Dia bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mukjizat Nabi. Mengapa agaknya? Kerana agar para sahabat bergantung kepada Allah, jangan bergantung pada mukjizat Nabi. Nanti satu hari para sahabat pun dah tak mau usaha, tak mau bekerja. Mengapa? Sebab Nabi SAW dia pegang itu, pegang ini, boleh jadi gandum, boleh jadi kurma, boleh jadi air, batu boleh jadi emas. Kan seronok tu. Ya Rasul, aku lapar. Bagi satunya bekas. Nabi buang bismillah, bismillah, penuhkan gandum dalam bekas tu. Tidak juga. Itu yang dikatakan mukjizat Nabi, air keluar daripada jari itu. Sebagai ulama kata sekali dia berlaku. Seumur hidup Nabi jadi Nabi. Maknanya Nabi itu berpeluanglah baginya mukjizat itu sekali dia seumur hidup. Bulan dibelah jadi 2 pun sekali semua hidup. Benar mukjizat Nabi SAW hidup orang mati. Hidup.
Ada seorang budak, dia pergi kat mak dia. Budak tu agak remaja dah. Lepas tu dikatakan orang lelaki pergi ke belah sini, tu belah perempuan. Dia pergi, dia berlari, lepas tu dia jatuh, mati dia. Istihar mati. Lepas tu datanglah ibu pada remaja itu, ya Rasulullah, aku hanya memiliki anak dia saja ya Rasul. Dia yang jagaku, dia yang jaga aku lah siang dan malam semua, menguruskan urusanku ya Rasul. Lepas tu Rasulullah kata, apa yang kamu mahu? Ya Rasul, aku tidak ada siapa. Lepas tu Nabi pun panggil, mari pergi ke anakmu. Rasulullah doa, ya Allah, berilah peluang agar anak ini dapat bagi khidmat kepada ibu dia. Bangun balik budak tu, sekali semua hidup. Itu ada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau logik akal kata Rasulullah boleh menghidupkan orang mati, maka tak ada masalah lah kalau orang mati. Panggil Nabi, ya Rasul dia mati, hidupkan balik. Nanti orang akan gantung pada Nabi seolah-olah Nabi mampu menghidupkan orang mati. Nabi, nisbahkan Nabi muhyi, Nabi boleh menghidupkan. Itu salah di sudut akidah. Dan macam-macam lagi lah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allah nak bagi tahu semua sekali mukjizat itu atas Nabi ke, atau Rasul ke, begitu juga baginda Rasulullah, illa biiznillah, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, izin dia. Seperti mana mukjizat Nabi Isa alaihi wasallam dapat menghidupkan orang mati. Ulama kita ditanya, selama Nabi Isa alaihi wasallam 3 tahun jadi Nabi, jadi Rasul, untuk Bani Israel berapa orang dia telah hidupkan? Yakni berapa orang mati telah dihidupkan? Berapa ratus orang, berapa ribu orang? Sebab nak membuktikan dia Nabi Rasul. Dijawab di ulama 3 kali je, 3 kali aja. Sebagian ulama kata 2 kali. Lalu ulama pun cerita melalui riwayat yang ada. Kalau sekiranya ada lebih daripada itu, pasti diceritakan, tapi tidak ada sebanyak itu. Kata Abdullah bin Abbas, salah satu mukjizat Nabi Isa, dia pernah hidupkan Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh alaihi wasallam, bernama Sam. Sam ini mengeluarkan keturunannya Arabiah, orang Arab. Satu riwayat. Bangun dia daripada kubur dia, dan kubur dia tak nampak kubur. Nabi Isa alaihi wasallam tahu itu pusara, sebab itu mukjizat dia. Di mana bersemadinya para Nabi Rasul dia tahu. Seperti mana dalam satu riwayat disebutkan, tidak jauh daripada Kaabah, Baitullah itu, bersemadinya seluruh para Nabi Rasul yang terdahulu di situ. Tapi tidak menjadi pusara disebabkan terlalu dalam di bahagian dalam. Tidak menjadi satu pusara, tapi bersemadinya mereka di situ. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dengan jumlah yang sangat ramai. Lalu seorang Nabi, seorang Rasul mengetahuinya, sebab ada hubungan dengan roh, dengan para Nabi, para Rasul, dengan hubungan arwah, roh tadi. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wasalam pun menghidupkan Sam bin Nuh, disaksikan oleh Al-Hawariyun dan beberapa pengikut yang tak ramai pun. Maknanya mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati, tapi yang lihat tak ramai. Mukjizat Rasulullah, bulan yang terbelah tu dilihat seluruh penduduk Mekah malam tu, seluruhnya. Yang kafir itu mengatakan ini adalah sihrun mustamir, sihir saja. Luar biasa betul sihir Muhammad. Bulan boleh dibelahnya, daripada langit turun ke bumi pula. Sihir, matanya telah disihir, dikhayalkan, kata orang Arab. Tapi dengan jumlah yang sangat ramai. Mukjizat Nabi Isa alaihi wasallam betul menghidupkan orang mati. Bila tanyanya dia adalah Sam bin Nuh, tanyalah tentang peristiwa banjir besar. Sam bin Nuh pun jawab. Bila selesai,
mati dia balik. Selesai. Bukannya Sam bin Nuh itu akan hidup seperti mana orang hidup puluh tahun, 100 tahun. Bahkan bila dia bangkit pada kubur, rambut dia ni beruban. Ditanya kepada Sam, "Ya Sam, memang rambutmu beruban?" "Tidak, aku terkejut, aku ingat ini kiamat. Allah memanggilku bangun. Aku bangun nak ingat ke kiamat." Rupanya tidak, nak membuktikan mukjizat Isa bin Maryam. Jadi maksudnya apa? Illa biiznillah. Bahkan riwayat pada Abdullah bin Abbas, bukannya Nabi Isa nak menghidupkan orang mati macam dalam filem yang Barat buat tu. Barat dia ada buat filem Nabi Isa, Jesus dia lah pergi ke Busara, pegangnya batu tu macam nisan juga. Lepas tu tutup mata, lepas tu bergencanglah kubur tu, bangun orang dalam tu. Satu kisah. Kisah yang lain pula, orang tu dah mati di kafan, pegang kepala dia, bergegar-gegar, buka balik kafan, hidup bangun. Dan itu tidak ada termaktub dalamnya riwayat di antara yang diterima oleh para sahabat Nabi. Yang diterima adalah orang itu memang telah terkubur lama. Itu riwayat mereka. Kita tidak boleh mengambil riwayat itu. Bahkan kisah itu bercerita tentang banyaknya orang yang telah mati dihidupkan kembali. Dan kisah itu kita tidak boleh ambil kerana penuh dengan kesyirikan, kerana mereka menyembahnya Isa bin Maryam. Tidak terlibat pada Allah. Tidak ada illa biiznillah, tidak ada ibadah pada Allah. Sedangkan riwayat Abdullah bin Abbas, apabila Nabi Isa nak memperlihatkan mukjizat, cerita orang mati hidup balik, dia solat dulu 2 rakaat. Dia baca surah As-Sajdah rakaat pertama, rakaat kedua dia baca surah Al-Mulk. Maknanya menunjukkan dalam Taurat, dalam Injil 2 surah ini ada. Dibacanya, dia hafalnya, baca dalam solat 2 rakaat. Setelah itu dia bagi salam, kemudian dia bangun diri dan berqiyam lagi. Lalu dia membaca Ismullah ya Allah, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, beberapa lagi nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengilham, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, "Ya Isa, minta apa yang mahu, nak mahu apa ni? Ya Allah, ini benda orang-orang sini mahu melihat mukjizatku menghidupkan orang mati." Lalu Allah Subhanahu wa taala panggil dia bangun. Lalu barulah diizinkan, maka Nabi Isa pun buat. Illa biiznillah, bukan terus langsung gitu. Kalau terus langsung gitu tidak dinamai mukjizat. Nanti orang akan bergantung pada Nabi, tidak bergantung pada Allah. Mukjizat untuk membuktikan dia Nabi saja, bukan dia ajak orang beriman. Keimanan kembali 2 kalimah syahadat. Keimanan mentauhidkan Allah. Keimanan itu jangan mensyirikkan Allah. Bukan keimanan tengok mukjizat. Itu ditakrif oleh ulama akidah Sunnah wal Jamaah. Likulli ajalin kitab, bagi segala daripada yang ajal, kitab telah termaktub, telah ditulis dalam kitab. Apa maksudnya di sini? Likulli mana seluruhnya itu ada akhirnya, penutup dia. Apa yang telah dicipta oleh Allah pada permulaan, Allah mengakhirkannya. Seperti mana alam ini ada permulaan, lalu Allah akhirkan. Akhirnya adalah akhirat, akhirnya adalah kiamat, Allah mengakhirkan. Kemudian Allah meletakkan negara dengan negara yang akhir, itulah akhirat, syurga, neraka, akhirat. Rezeki ini adalah alamnya dunia, tetapi adanya akhirat. Alam akhirat dicipta oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam dunia. Tapi Allah menghendaki kita berada di alam dunia sebelum adanya alam akhirat, agar kita mengetahui hakikatnya akhirat itu jauh lebih istimewa berbandingnya duniawi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang jauh lebih baik adalah akhirat, kerana Allah menghendaki dia kekal, dan Allah tidak menghendaki yang kekal itu adalah dunia. Jadi maksudnya apa? Keimanan terhadap yang ghaib yang akan datang.
Itu menunjukkan seseorang apabila dia beriman terhadap yang ghaib akan datang, itu menyebabkan dia akan masuk ke syurga Allah, membuktikan dia sebagai Islam, dia diterima Islamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.